Rasulullah, Tuhan dia berkata, wahai sahabatku, engkau sembang nak apa? Tajuk apa ni sembang ni? Yang dia bukti di mana? Maka jawab sahabat, ya Rasulullah, kau dan berusaha, kami sedang sembang, kami sedang bicara, kami sedang berbincang tentang peristiwa kiamat, tentang hari kiamat. Maka Nabi kata, dan takuma hatta nara ma'asyara ayat. Kiamat tidak akan berlaku sehingga dalam wujudnya munculnya 10 macam tanda-tanda. Yang pertama kata Nabi, ad-dukhan, yakni asap. Asap yang keluar dari arah mana tidak diketahui. Ada yang kata daripada langit dia turun, bila dihidu orang-orang yang bukan Islam menghidu asap ini menyebabkan gelembung tubuh badannya. Dan orang yang Islam bila mana menghidu asap ini menyebabkan penyakit sesemua. Ada orang kata, Ustaz, saya pernah bawa kebiasaan jadi sesemua asap apa? Saya kata asap dan kayu, wallahualam. Orang ini baik, ini dia. Wadukhan wa dajjal, dan yang kedua tanda kiamat yang kedua disebut oleh Nabi adalah keluarnya dajjal. Satu makhluk Allah yang akan membawa fitnah yang sebesar-besar fitnah. Di kiri dan kanan kanannya ada syurga dan neraka. Orang yang beriman dengannya dimasukkan ke syurga yang pada hari itu neraka Allah. Orang yang kafir menentangnya dimasukkan ke neraka yang pada hari itu syurga Allah. Ramai orang yang tertipu. Hal itu disyariatkan menggunakan kepada kita membaca sebelum kita bersalam ayat yang terakhir. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam. Jauhlah aku dari azab api neraka jahannam. Wa a'udzubika min 'adzabil qabr, dan peliharalah ya Allah daripada azab kubur. Wa min fitnati mahya wa mamat, dan daripada fitnah ujian kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnati masiihid dajjal, dan jauhlah aku ya Allah peliharalah aku daripada kejahatan fitnah dajjal. Wa dabbah, dan tanda yang ketiga binatang yang besar. Bintang ini kata ulama dia akan keluar di antara bukit Safa dan Marwah di Makkah sebelum Masjidil Haram. Dia keluar dan binatang ini boleh berkata-kata. Dengan katanya manusia sudah tidak lagi mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hampir berlaku di zaman kita sekarang. Wadabah wa tulu'i syamsi min maghribiha, keluarnya matahari daripada tempat tenggelamnya. Saat itu orang yang berdosa tidak lagi diterima taubatnya. Orang yang kafir tidak lagi diterima syahadahnya atau berislam imannya. Seterusnya, wa nuzul Isa alaihi salam, turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam, yang Isa akan membunuh Dajjal dan mematahkan salib, memutuskan melenyapkan segala kebatilan kaum Yahudi dan Nasrani. Seterusnya, wa Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya dua bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Mereka ini akan melakukan kerosakan dengan merosakkan semua harta benda yang mereka jumpa di atas muka bumi ini. Mereka dikurung oleh Nabi Allah Zulkarnain satu ketika dulu dengan campuran logam dan timah untuk memisahkan mereka dari dunia kita. Kata ulama, mereka cuba nak keluar, cuba nak menerusi masuk ke dunia kita, namun terdengarnya suara azan, maka mereka kembali, tembok tadi kembali pulih, mereka terpelanting ke belakang. Namun akan tiba satu saat nanti, satu masa nanti, azan sudah tidak lagi kedengaran di dunia ini. Saat itulah mereka keluar membuat kacau bilau di atas muka dunia. Wa Ya'juj wa Ma'juj thalathan khusufan, seterusnya berlaku 3 gempa bumi yang besar di dunia. Khusfun bil masyriq, yang pertama sekali gempa bumi itu berlaku di timur dunia, di negara Arab. Seterusnya wa khusfun bil maghrib, gempa bumi yang kedua berlaku di barat pula. Manakala gempa bumi yang terakhir berlaku di Jazirah Arab, kawasan hampir dengan Mekah dan juga Yaman. Terlaku. Wa asru dzalika nar, dan tanda kiamat yang terbesar daripada 10 tanda yang disebut ini, yang akhir sekali adalah dzalika nar, api yang keluar dari arah negeri Yaman. Dzalika taqulu min al-Yaman taquluna ila mahsyarihim, api ini akan menghalau umat manusia untuk pergi kepada mahsyar. Bahwa